Assalamualaikum Majdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakrul dan juga Nadira. Selamat pagi. Selamat Selamat pagi pagi. kembali. Kenapa tadi saya menyebut Sungai Tutong? Pasal apa dalam kepala saya kan ada papan tanda tu. Papan tanda Sungai Tutong. Mungkin Majdi mungkin tahu bilakah agaknya papan tanda tu dibina. Soalannya agak susah Soalannya Saya ya. akan susah. pasti Fakrullah mengenai Ah? dengan papan tanda tersebut. Tapi yang pasti bagi mereka yang membayangkan daerah Tutong memang akan terbayangkan tu Benar. Sungai Tutong atau ia satu yang ikonik lah. Jadi ia merupakan tarikan juga. Mengenai dengan bila ia dibina saya kurang pasti. Mungkin saya akan cuba cari lagi lah dan akan kongsikan kemudian insya-Allah. Baiklah. Betul. Jadi kita percaya saja kalau di Tutongan ni ada pelbagai aktiviti yang ingin dikongsikan. Memang macam-macam ni aktivitinya. Silakan Majdi dengan persembahannya hari ini. Baik, terima kasih kepada Fakrul Aziz dan juga Nadira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pagi Ahad kepada Auda yang masih lagi setia bersama kami menerusi secara tak langsung yang dibawakan dari daerah Tutong pada pagi ini. Dan juga ingin saya khabarkan keadaan cuaca saat ini dalam keadaan yang hujan renyai-renyai. Apa yang kita harapkan agar Auda sentiasa tingkatkan kewaspadaan terutama kepada pengguna jalan raya dan juga kepada Auda yang sudah merancang ingin berkunjung ke mana-mana destinasi. Kami doakan agar Auda akan sampai dengan selamat ke destinasi yang Auda ingin kunjungi dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Auda saya kongsikan satu aktiviti yang akan berlangsung pada pagi ini, iaitu akan diadakan pembangunan belia melalui usahawan merupakan acara bersempena dengan Hari Bertindak Hari Sukarelawan Antarabangsa 2021. Ianya akan diadakan secara virtual sahaja ya, iaitu melalui pautan Zoom pada pagi ini pada jam 10.30 pagi sehingga 11.30 pagi. Ia adalah anjuran bersama Persatuan Pengangkap Daerah Tutong dan Jabatan Belia dan Sukan Daerah Tutong bersempena dengan Hari Bertindak ataupun Day of Action. Baru itu satu info saya kongsikan terlebih dahulu dan untuk selanjutnya pula mari kita saksikan bahan visual yang kami sediakan untuk tontonan Auda hari ini. Kraftangan anyaman, penghasilan produk kraft lebih tertumpu kepada barang kegunaan harian, misalnya bakul, tikar, tudung saji, tekiding dan banyak lagi. Anyaman memang sudah lama dibuat dan sudah menjadi warisan kita ni. Seperti peniaga yang kami temui di Tamu Tutong masih aktif membuat kraftangan anyaman. Pasangan suami isteri ini berbangsa Iban berasal dari kampung Supun Besar. Mereka antara penduduk yang masih menghasilkan produk-produk kraftangan sebagai satu kampung satu produk Majlis Perundingan Kampung Supun Besar. Kampung ini memang jauh dari Pekan Tutong. Dari Kampung Lamunin mengambil masa kira-kira 1 jam 45 minit untuk sampai ke lokasi rumah mereka di Kampung Supun Besar. Kampung ini memang kaya dengan kehijauan yang dipenuhi dengan hutan. Oleh itu, sangat memudahkan mereka mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan seperti rotan. Bermacam jenis rotan yang mereka gunakan, antaranya rotan gemaing dan rotan anak. Ya, walaupun kita ni sudah beralih ke zaman moden, banyak kebarangan yang dijual ya, yang diperbuat daripada plastik. Namun ianya tidak melunturkan minat di kalangan pencinta seni kraft untuk terus menghasilkan beberapa produk yang diperbuat daripada bahan-bahan alam semula jadi, antaranya ialah rotan. Baik, kita bersama Babu Riti Mujang ya. Baik, Babu, kalau Babu sendiri sejak bila Babu pandai ataupun mula belajar membuat anyamanan ni? Lama sudah dalam masa umur saya 14 tahun. Memang minat. Pasal saya tidak ada sekolah kan. Saya mau sekolah, nenek tidak suruh. Tidak mau tinggal lagi. Jadi ikut nenek lah, berpadi semua. Ya, jadi Babu, barangan apa saja yang Babu pernah hasilkan? Inilah macam saging, bahai, baduk, tanggui ni kami. Bahasa Iban semua. Cuci lah. Potong-potong sama-sama panjangnya.
Lepas tu buat, cuci, pakai berus, buang dakinya. Daki kah apa namanya? Kotoran atau yang hitam itu. Lepas tu tampik 4, tampik 3, ikut besar hutan. Dalam kalau panas 2 hari 3 hari baru dia mau lihat sudah bertukar warnanya hijau macam ni, hijau kan, bertukar putih, berhaut balik dalam buang yang damit tu, parut yang tu supaya lecak macam ni. Tu anyam lah macam ni tadi. Kalau sudah siap aku spray, pakai sprayer sudah. Supaya dia berkilat, nampak berkilat, lawa terlihat. Mesti lama dia jamur supaya dia kering benar-benar. Masa ni dia tamuk tutong. Gua dia pernah, gua dia macam di Belait, di Bandar sana ICC, di Johor, banyak tempat aku sudah. Baiklah, Babu. Mungkin ada nasihat Babulah khususnya kepada generasi muda, anak muda supaya mau belajar seni kraftangan ni, khususnya dalam anyaman ni. Suruhlah orang belajar supaya orang tahu kan kalau kami ada tuan ni untuk mengenalkan anak cucu cicit lah macam mana apa maknanya tu, macam mana skidingnya, macam mana anak saging, macam mana harga, macam mana bahai. Ya aku buat untuk mengenalkan orang biar orang buatlah macam ini. Baik, Auda, kalau tadi kita dengarkan perkongsian daripada Babu Riti Mujang mengenai dengan anyaman ini, dan kita sekarang bersama suami beliau, Pak Cik Piju Kinyam ya, yang turut bekerjasama menghasilkan produk anyaman di Kampung Supun Besar ini. Baik, Uncle, Pak Cik ya, boleh kongsikan nama jenis-jenis rotan yang digunakan untuk bahan-bahan produk di sini ni? Jadi rotannya ya rotan Gemaing, rotan Taut, Wajati yang dusun yang ada apa Taut, urutan anak, urutan seru, atau sejenis pakai barang jangat, pakai penarik, usus, pakai usus kan, pakai ada digunanya, pisau, sepraut, atau saja. Barang pakai pengalus tu saya buat sendiri, macam pisau peraut sendiri muat, macam jangat sendiri muat, dari Bali. Jadi kalau Babu tadi ya kerajanya dilihat macam menganyam, fokus ada menganyam. Jadi kalau Pak Cik apa saja dibuat? Saya buat ini dalam buat apa ni? Tungkat, mingkainya ni mengikat apa namanya? Mengambil dalam hutan. Atau nada lain lagi so saya beri seru kepada kanak-kanak masa sekarang, janganlah malas-malas mesti belajar apa menganyam bahai, seraung, pupus jalan zaman kanak-kanak masa ni kalau sudah tua rumah kadang macam mana kalau tidak dapat itu banyak mesti diambil belajarlah. Ada orang tua dulu, satu saya. Peralatan yang mereka gunakan, pisau untuk membelah rotan mereka panggil lungga dan jangat untuk meratakan atau mengecilkan rotan yang sudah dibelah. Dilihat memang mudah, tapi kalau sendiri mencubanya baru menyedari kenapa harga produk kraftangan tempatan ini sedikit mahal. Kerana proses pembuatannya dibuat secara tradisi dari pengambilan rotan di hutan, membelah, menghaluskan sehinggalah menganyam. Tetapi barangan ini memang masih digunakan dan mendapat sambutan terutama ketika diadakan jualan di tamu-tamu atau ekspo-ekspo tertentu. Menurut Dayang Riti Mujang, hasil jualan kraftangan anyaman ini menguntungkan. Lebih-lebih lagi produk ini disukai oleh pelancong dari negara barat. Di mana-mana kalau dilihat kebolehan seni kraftangan anyaman ini, kebanyakannya di kalangan warga emas dari berbagai puak dan bangsa di negara ini. Memang sayang kalau bakat menganyam ini menghilang. Kebolehan dalam kraftangan ini memang memerlukan pelapis yang bakal mewarisinya nanti. Yang pasti, ini merupakan satu pengalaman berharga bagi kami dapat mempelajari sedikit sebanyak akan aktiviti anyaman penduduk kampung yang mendiami Kampung Supun Besar Ulu Tutong, walaupun sudah melihat aktiviti seperti ini di kawasan Pekan.
Inilah usaha yang harus dibanggakan oleh generasi masa kini yang tidak kenal penat lelah untuk mencari penghasilan dan sentiasa memanfaatkan kebolehan dan masa yang terluang. Semoga melalui pameran-pameran atau jualan-jualan produk satu kampung satu produk yang diadakan dapat menambat hati pengunjung dengan melihat hasil tangan penduduk dari berbagai bangsa yang unik dan terus mempelajari seni kraftangan seperti anyaman. Ya, itulah dia bahan yang kita dapat saksikan bersama sebentar tadi produk kraftangan, anyaman produk kraftangan ni yang kita dapat saksikan dengan menggunakan rotan yang ditinjau oleh rakan kita Ernie Safina Mustafa di Kampung Supun Besar, Ulu Tutong, merupakan sebuah kampung yang di bawah tadahan Mukim Rambai yang terletak di kawasan kampung pedalaman. Dan kalau kita saksikan juga sebentar tadi untuk menghasilkan produk kraftangan daripada barang ataupun daripada bahan alami ini memang mengambil masa yang agak lama kerana ia perlu diambil di hutan, kemudian dijemur dan juga melalui beberapa proses ni sebelum menganyam untuk menjadikannya sebuah produk kraftangan. Jika dibandingkan pada masa ini lebih menggunakan daripada tali untuk membuat produk-produk kraftangan ini. Kalau dahulunya memang menggunakan daripada bahan alami dan selain daripada rotan ada juga yang menggunakan daun mengkuang dan juga bahan-bahan yang lain lagi. Dan ini adalah untuk membuat produk kraftangan seperti seraung, bahai, kemudian terkiding dan sebagainya. Banyak lagi yang dapat dijadikan satu produk kraftangan daripada bahan-bahan alami ini. Biar sebelum kita berpisah, satu lagi informasi yang ingin saya kongsikan di sini, yang mana esok 20 Disember 2021 akan berlakunya pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan menjejaskan di Simpang 174, Simpang 194, Jalan Kecil Bekiau, Kampung Bekiau Dalam dan sekitarnya, Mukim Kiudang, daerah Tutong. Dan pemotongan sementara bekalan elektrik ini akan berlaku dari jam 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi dan kemudian disambung semula di sebelah petang dari jam 1.30 petang sehingga 4.30 petang. Penutupan sementara adalah disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan kabel kawat atas bagi voltan rendah di kawasan berkenaan. Jadi ambil maklum kepada penduduk-penduduk kampung yang tinggal di kawasan yang terjejas akan berlakunya pemotongan sementara bekalan elektrik pada hari esok 20 Disember 2021. Baik, itu sahaja yang dapat dikongsikan pada pagi ini dan insyaAllah kita akan bersua lagi dengan kesempatan. Saya serahkan kembali kepada Fakhur Razi dan juga Nadirah. Silakan.